kalau hamba-Nya minta padanya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, satu persoalan yang boleh kita lampirkan tuan-tuan, bagaimana isu sekarang ini, ya. Macam kalau kata boleh tak kalau siwak ataupun sugi itu digantikan dengan berus gigi dengan ubat gigi, ya. Sebab nak ceritakan apa pendapat para ulama empat mazhab zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Malik, zaman Imam Hanafi dan Imam Hanbali, tak ada lagi berus gigi, masih lagi bersiwak. Tetapi ada unsur-unsur fatwa yang mereka keluarkan, boleh kita jadikan panduan. Baik, zaman para ulama ni tak ada. Jadi kalau kita nak tahu apakah hukum kita bersiwak ataupun kita berus gigi menggantikan siwak ini, maka perlulah kita merujuk kepada pendapat-pendapat di kalangan ulama kontemporari. Ya, apa kata ulama-ulama kontemporari, apa pendapat mereka? Ya, ulama daripada Mesir, daripada Syria, daripada Arab Saudi semua, saya baca dan saya comparekan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada kata berus gigi tidak menggantikan fadilat siwak. Ya, dan ramai di kalangan ahli ilmu, ya, ulama-ulama di kalangan di tanah Arab, ulama-ulama besar yang menjadi rujukan ummah mengatakan bahawa berus gigi dan ubat gigi boleh menjadi gantian bagi siwak. Maksudnya sebelum kalau kita nak pergi bersolat, kita berus gigi, kita solat, kita dapat fadilat seolah-olah kita melaksanakan solat telah melakukan siwak. Ya, baik. Macam mana boleh kita katakan sebagai berus gigi dan ubat gigi ini menggantikan siwak ini? Baik, saya datang ke satu analogi. Ulama membahagikan sunnah itu kepada dua jenis, ya, bentuk penghayatan sunnah ataupun bentuk aplikasi sunnah. Ya, ada kata sunnah suriah, ada sunnah haqiqiyah. Sunnah suriah itu iaitu sunnah kita lakukan exactly macam Nabi buat, exactly macam Nabi buat. Sebagai contoh hadis riwayat Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mana dia melihat baginda mencuci kemaluannya, ya, lepas buang air Nabi mencuci kemaluannya. Dia nampaklah, tapi tak nampak kemaluan Nabi, tapi nampak, dia tahu isyarat bahawa Nabi mencuci kemaluannya. Kemudian selepas mencuci kemaluannya, bagaimana Nabi nak hilangkan bau-bauan pada tangannya? Biasalah tuan-tuan, kalau kita lepas basuh tangan, selepas mencebok, pasti ada kesan-kesan bau yang kurang enak selepas kita mencebok, betul tak? Ya. Tapi Nabi dibuat macam mana? Ada dua riwayat. Pertama, riwayat menyebut bahawa Nabi dia beramas tanah. Ramas tanah, lepas tu Nabi basuh. Itu membantu untuk menghilangkan bau-bauan yang kurang enak pada tangan. Ada riwayat seterusnya menyebutkan bahawa Nabi dia meramas daun disebut sebagai daun ashnan. Daun ashnan daun yang ada bau yang baik, ya, untuk menghilangkan bau pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk kita faham sunnah suriah, sunnah dalam gambaran yang penuh, exactly macam kita buat, ya. Agak-agak kalau kita nak hidupkan sunnah itu tuan-tuan, lepas buang air kita mencebok, kita disunatkan menghilangkan bau yang kurang enak pada tangan. Macam mana tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan nak ambil tanah di depan rumah, ya, kat depan rumah, lepas kuliah sudah terlahkan, lepas isyak ni kita pun ambil campur, gali masuk dalam bakul, letak dalam toilet. Anak isteri tengok, apa benda ni, tak pernah tengok pun. Kita nak hidupkan sunnah yang baru. Kita buang segala sabun, kita buang segala syabun busuk, detol dan sebagainya. Lepas buang air najis, nak hilangkan bau-bauan, kita gunakan okey tak? Ataupun kita ganti dengan daun pandan tuan-tuan. Dia bini balik tengok habis kena cantas semua daun pandan. Nak masak dah tak ada bang, mana daun pandan ni? Bang simpan spare. Lepas buang air nak ramas, ya, lepas ramas masuk dalam sampah. Kalau ia pun nak ramas, janganlah tebas semua sekali, dia kata. Ya, terpaksa cari minta kat jiran daun pandan nak buat masak tuan-tuan. Ya, jadi macam mana tuan-tuan? Adakah kelayakan untuk kita nak buat macam tu? Ya, sebab itu ada ulama membahaskan
dinamakan sunnah haqiqiyah, iaitu sunnah daripada perspektif intipati sunnah itu. Ya, jadi ulama membahaskan sunnah itu bukanlah meramas tanah itu sebenarnya. Nabi meramas tanah, Nabi dia gosok dengan daun. Pasal apa? Itu teknologi paling tinggi sekali. Itulah yang dikatakan sebagai cara yang terbaik. Kalau ada zaman itu sabun detol, agak-agak nak pilih tanah ke nak pilih sabun detol? Of course nak pilih sabun detol, dia kata wangi. Ya, tapi sayang detol tak ada lagi masa tu. Ya, ya. Jadi hakikat sunnah itu adalah lepas kita mencebok disunatkan menghilangkan bau yang kurang enak pada tangan. So tak kira lah apa alat sekalipun. Ya, nak pakai sabun boleh, ya. Nak pakai sabun fat pun boleh. Fat betul tak? Kalau tak puas hati juga nak pakai klorok pun boleh, tak ada masalah. Pakailah klorok sekalipun, rendam tangan 3 jam keluar. Memang habis. Tangan gelap jadi putih pun boleh juga. Ya, tapi tak apa, asalkan dia menghilangkan bau-bauan itu. Jadi begitulah ulama dia mengeluarkan alasan-alasan di mana ya berus gigi itu boleh menggantikan fadilat siwak itu sendiri. Ya, kenapa Nabi menggunakan siwak? Sebab itulah teknologi yang paling baik pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi berus gigi, tak ada lagi ubat gigi. Ya, sebab itulah Nabi disuka pakai siwak yang basah. Nanti kita akan baca tuan-tuan. Ya, siwak yang basah. Pasal apa siwak yang basah? Siwak yang basah itu dia akan menghasilkan cecair. Apabila digosok pada mulut kita, dia boleh mewangikan mulut kita. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, jangan beli tepi jalan yang kering tu. Itu no point tuan-tuan. Ya, tak ada bau apa-apa. Ya, beli yang dalam plastik yang masih hijau-hijau tu. Wah, itu yang sedap. Sedap je mulut, wangi je mulut. Itu ya. Ya. Jadi kalau kita beli tuan-tuan yang dah macam kering tu, ya, beli sekali banyak macam tu, tak payah pakai untuk siwak, kita gunakan untuk masak nasi kayu api tu. Memang dah kering tuan-tuan, ya. Bolehlah kita ambil fadilat tu macam mana, tapi dia boleh berperanan untuk membersihkan gigi, tetapi tidak mewangikan mulut. Sebab dia sudah kering, ya. Apabila sudah kering, maka dia punya objektif, dia punya maslahah dia tidak berapa tercapai. Ya, baik. Apakah yang membuktikan bahawa berus gigi ini boleh menggantikan siwak? Boleh kita ambil kata-kata Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi? Dia kata as-siwaku huwa isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnan li izalatil wasfi. Ya, wa huwa man saka idza dalaka. Maksudnya apa tuan-tuan? Siwak itu adalah penggunaan kayu ataupun seumpamanya. Nampak? Ya, Nabi tak kata pakai kayu siwak, apa saja ataupun yang setanding dengannya untuk digunakan pembersihan gigi, li izalatil wasah, iaitu menghilangkan kekotoran pada mulut ataupun gigi kita. Ya, jadi dikata wahwa mansaka idza dalaka, iaitu seseorang itu apabila bersiwak bermaksud dia menggosok ataupun mengurut gigi dia. Ya, jadi siwak itu adalah menggosok gigi, mengurut gigi tuan-tuan. Ya, dengan alat batang ataupun apa sahaja. Ya. Sebab itu pada zaman Nabi ada pelbagai jenis kayu siwak. Yang paling bagus, yang paling kualiti, yang Nabi paling suka kayu arak. Ya, bukan arak minum topi tuan-tuan. Alif ra alif kaf, arak. Itu kayu yang paling wangi, yang paling bagus. Ada kayu siwak, ada beberapa nama yang tak berapa nak wangi sangat. Jadi kepelbagaian digunakan. Ya. Jadi macam kita lah, yang suka Colgate, ada yang suka Dali, ada yang suka Mukmin, ada yang suka macam-macam lagi. Ya. Jadi dia ada pelbagai jenis. Jadi Imam Nawawi mengatakan siwak itu bukan sahaja dengan batang siwak ataupun seumpama dengannya. Jadi seumpama dengannya, kalau ikut zaman sekarang ini, yang membersihkan gigi bukan siwak saja. Ya. Berus gigi pun juga membersihkan gigi. Ya, ditambah lagi dengan ubat gigi, dia membersihkan mulut. Dan buktinya lagi tuan-tuan, disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala, juga salah seorang ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Ya, dia kata as-siwaku yutlaqu wa yuradu bihi al-fi'lu alladhi huwa al-masdar.
Dia kata sesungguhnya siwak itu dimaksudkan iaitu perbuatan. Perbuatan siwak itu perbuatan membersihkan gigi. Bukan batang siwak tu, iaitu membersihkan gigi dengan alat sekalipun, dengan kain ke tuan-tuan, dengan berus gigi ke tuan-tuan. Ya, ada jenis dia tak puati pakai berus gigi. Kalau tak bersih pakai berus gigi macam mana? Pakai berus besi tuan-tuan. Berdawai itu pakai kasih bersih. Memang bersih betul-betul. Ya, asalkan bersih, no problem. Mana tahu dia ni jenis mulut ikan dibelak. Betul tak? Macam kita ni pakai berus dawai tu habis darah busi tuan-tuan. Tapi ikan dibelak kan, kat TV tembak tak ada apa-apa. Ya, jadi dia pakai macam tu boleh lah bersih gigi dia. Tapi tak ada orang macam tu lah. Ya. Baik. Apa kata ulama-ulama moden? Saya ambil ulama di kalangan ulama di Arab Saudi. Sebab ulama Saudi ni paling syadid sekali, paling keras sekali dalam menghidupkan sunnah. Ya, walaupun dia kata ini sunnah, ini bid'ah ni, dia ulama-ulama istrik lah. Biasa ni dia sangat-sangat ketat dalam menghidupkan sunnah. Dia pun memperakui bahawa siwak itu adalah salah satu daripada perkara yang boleh digantikan dengan alat zaman moden. Apa kata di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia kata, orang tanya dia, boleh tak Tuan Syekh kalaulah siwak itu digantikan dengan berus gigi dan ubat gigi? Dia kata na'am, ya boleh. Ya, isti'malul fursyah wal ma'jun yumni 'anis siwak, sesungguhnya penggunaan berus gigi dan ubat gigi ya tanpa memerlukan lagi siwak. Maksudnya sesiapa yang pergi sembahyang siap-siap berus gigi, insya-Allah dia dapat fadilat seolah-olah dia solat pakai siwak. Nampak tu? Ya. Bal huwa ashaddu minhu tadhifan wa tadhiran. Dia kata bahkan berus gigi dan ubat gigi lebih kuat pembersihannya dan penyuciannya daripada kayu siwak. Betul tak? Betul. Siapa akui betul-betul? Ya. Saya pernah nyatakan kepada orang marah. Ya, ada jemaah yang suka dia bagus, jemaah ni dia pergi hidupkan apa dakwah. Saya cakap dia marah, dia ustaz ni benci pada sunat. Itu bukan. Ya, saya bukan benci siwak. Ya. Tapi ulama-ulama kata hakikat kajian saintifik dan kita lihat dah sendiri macam mana siwak dengan berus ubat gigi mana lagi bersih. Of course ubat gigi itu dinilai secara adil. Dia dari Syekh Utsaimin mengatakan wa ashaddu minhu tadhifan wa tatiran, lebih bersih daripada kayu siwak. Fa idza fa'alahu al-insan hasalat minhu sunnah. Apabila seseorang itu melakukannya dengan berus gigi dan ubat gigi untuk membersih mulut dan sebagainya, maka dia dapat pahala sunat. Ya, pahala di menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu laysat al-ibratu bil adadi, al-ibratu bil fi'li. Sesungguhnya hukum kita menilai, kita jadikan amalan sunnah itu bukanlah alat dia. Ya, kita katakan perbuatan bersihkan mulut itu bukan alat, bergantung pada alat semata-mata, tetapi dia bergantung pada perbuatan. Apa saja perbuatan tuan-tuan? Ya, kalau zaman dulu dipakai apa? Pakai arang, betul. Arang untuk bersihkan gigi pun dia juga. Ya, zaman nenek kita dulu. Ya, saya tak nampak lah, tapi nenek saya pernah cerita. Zaman dulu pun zaman susah dapat berus gigi dan ubat gigi. Kayu siwak pun tak ada kat tanah Melayu. Ya, tunggu orang balik Mekah adalah kayu siwak. Ya, jadi dipakai pun tak apa juga dikategorikan sebagai pembersih mulut. Ya. Jadi dia kata adalah, dia kata al-ibratu bil fi'li wan natijah, tetapi kesan apa dianggap sebagai sunnah itu hasil daripada perbuatan dan kesannya. Jadi kesan gunakan ubat gigi dan berus gigi, apa kesannya tuan-tuan? Memang gigi bersih. Datang masjid semayang mulut wangi tuan-tuan. Ya, tidak ada cuba tuan-tuan. Dia makan petai, gosok gigi. Apa cerita? Memang dia kurang makan, dia kurang. Ya. Lepas tu kalau dah makan petai datang tuan. Ya, imam dia ni pun habis. Ya, imam pun tengah baca Quran surah pun dia terlupa, ya Allah, apa surah ni? Tak ada sama-sama pasal apa, kesan bau petai. Ya. Jadi tuan-tuan, itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Baik. Apa kata lagi seorang ulama, dia kata Syekh Muhammad Fauzan, dia kata apa?
Dia kata innal furshat al-asnan yatimmu biha tadhif batin al-asnan bisuhulatin wa yusri. Ya. Dia kata kalau pakai berus gigi ini lebih baik daripada siwak, dia kata. Ini ulama kata ni. Ya, kenapa? Sebab nak basuh dalam gigi lebih mudah, lebih senang nak mencapai betul tak? Jumpa kayu siwak tu kita berus gigi dalam. Senang tak? Payah mencapai. Kecuali kita cari kayu siwak tanya Arab ada tak yang bengkok ni. Bengkok tu senang kena, susah. Jadi ini alasan yang ulama mengatakan bahawa berus gigi dan ubat gigi boleh mencapai kesucian gigi, dan sama pencapaiannya bahawa kalau kita solat dengan membersih gigi boleh disebut sebagai dapat pahala, iaitu menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi macam mana tuan-tuan? Jadi sebelum pergi masjid, ya, sebelum tolak, gosok gigi siang-siang tuan-tuan. Ya, macam tu juga kalau kita kat pejabat pagi, zuhur, nak semain zuhur, gosok gigi. Sikit pun tak apa, kejap pun tak apa, nak dapat pahala sunnah, iaitu solat lebih afdal daripada solat tanpa siwak sebanyak 70 kali ganda. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada perbahasan di kalangan para ulama tentang bilakah yang disebut Nabi SAW bersiwak ini. Ya. Banyak hadis, banyak sekali hadis, bukan saja disebutkan dalam Bukhari Muslim, dia banyak sekali, cuma diringkaskan, saya ringkaskan sedikit. Yang Nabi SAW suka bersiwak bukan ketika nak salat saja, iaitu Nabi SAW bersiwak hingga qiraatis Quran, iaitu ketika membaca Al-Quran. Sebelum baca Quran, Nabi akan bersiwak dulu. Jadi kita sebelum baca Quran, kita pastikan mulut kita bersih dan wangi. Ya. Dan kedua, inda sfirari al-asnan, ketika gigi sudah kuning, dah start berbau tuan-tuan, ya, dah berapa tak enak, kita rasa sendiri kan mulut kita dah berapa enak, kita berus gigi. Ya, inda dukhulil insan manzilahu, iaitu ketika nak masuk ke dalam rumah. Pasal apa tuan-tuan? Nak masuk dalam rumah, nak jumpa orang tercinta, isteri, anak-anak, ya, kadang-kadang kita dah jumpa dalam keadaan mulut yang kurang baik, yang kurang berbau, ya. Kalau kurang berbau, kita bersihkan supaya tak ada berbau langsung. Begitu juga orang rabi' inda iradatin naum, sebelum tidur pun Nabi juga bersiwak. Ya, wa inda istiqadi minhu, iaitu selepas bangun daripada tidur. Itu yang disebutkan bahawa Nabi selepas bangun tidur, pertama sekali Nabi buat adalah bersiwak. Yang seterusnya inda akal, iaitu ketika nak makan Nabi bersiwak juga, ada hadis. Ya. Dan ketujuh selepas solat witir, Nabi selepas sebelum solat dan selepas solat juga Nabi bersiwak. Ya. Dan begitu juga disebut juga ketika bau mulut sudah mula berbau, Nabi bersiwak. Dan indal wudu, ketika mana Nabi hendak berwudu juga Nabi bersiwak. Ya, kat rumah sebelum kita berwudu, kita disunatkan bersihkan mulut. Ya, bersihkan mulut dengan siwak ataupun dengan berus gigi. Baik. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, bab isu ini ulama moden berselisih pendapat. Tapi majoriti mengatakan bahawa berus gigi dan ubat gigi boleh menggantikan siwak. Ya, tapi bagi saya kalau boleh, saya sini pun tak boleh. Kalau boleh kita hidupkan dua sekali. Berus gigi kita buat, siwak pun kita buat, itu lebih bagus. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan masuk hadis yang seterusnya, ya, hadis yang ke-20, hadis yang ke-18. Baik. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwak. Ya, ini salah satu. Ya, Nabi bangun tidur, Nabi bersiwak. Terjemahannya daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam, baginda membersihkan mulutnya dengan siwak. Ya, baik. Saya pernah dapat satu email ataupun satu mesej yang di-forwardkan kepada saya. Ya, dia kata kesihatan, kalau bangun daripada tidur jangan gosok gigi. Dia kata minum air masak ataupun minum air sejuk, telan-telan sekali dengan alio basi itu. Dia kata macam tu. Ya. Dia kata ini ada kajian saintifik. Tak apalah, kalau betul kajian saintifik saya tak ada masalah. Betul.
Tapi dia kata dia klaim bahawa itu sunnah Nabi SAW. Satu lagi sunnah Nabi. Dia kata Nabi bangun tidur, Nabi tak siwak, Nabi tak gosok gigi, Nabi terus telan air kosong. Ya. Jadi saya tanyalah kat kawan yang forward tu, apa dalilnya Nabi bangun tidur terus minum air sejuk ataupun air kosong? Dia kata tak tahu, aku dapat daripada grup sebelah, aku forwardkan aja. Dia kata itu jangan hati-hati, kata. Jangan kita main klaim saja. Zaman sekarang semua duk klaim Nabi buat begitu, Nabi buat begini. Sebab tu penting kita kena belajar syama'il Muhammadiyah. Kalau boleh khatam, kalau khatam baca sekali lagi, belajar lagi dengan ustaz lain. Pasal apa? Penting. Kalau tidak, Nabi makan apa, Nabi buat apa, sifat Nabi SAW kita tak tahu. Semua kita main terima saja, tuan-tuan. Ya. Dan ada juga mengatakan Nabi tak bagi makan daging campur susu. Pun satu juga. Ya, ikan campur dengan daging. Pening pada aku, fikir mana lah hadis sebut-sebut macam ni. Tak ada, semua tu benar pun. Mana ada hadis. Ya. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan kajian saintifik, itu terserah. Kalau betullah saintifik mengatakan bangun tidur jangan gosok gigi, telan air kosong dengan tak gosok gigi dengan air basi, kata pakar saintis kata ya, bagus untuk kesihatan, saya terima. Itu tak apa. Itu kita nak beramal atas dasar fakta saintifik. Yes, serahkan kepada pakar. Kalau pakar katakan betul, yes, tak ada masalah, boleh kita beramal. Jangan yang kita kata nak kuatkan kita punya evidence, kita nak kuatkan fakta kita, kita klaim daripada Nabi SAW. Tak betul. Tak betul. Ya, jelas dalam hadis Nabi SAW, bukan dalam Bukhari Muslim, dalam banyak-banyak riwayat. Dan beberapa orang sahabat yang melihat Nabi bangun malam untuk solat malam, Nabi tak minum air, Nabi terus capai siwak, bersihkan mulut, Nabi kumur-kumur, Nabi buang. Itu ya. Yes, itu yang dibuat Nabi. Contohnya disebutkan dalam hadis, Nabi bangun untuk solat malam, Nabi akan membersihkan mulutnya dengan siwak. Ya, begitu juga riwayat dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas satu malam dia tidur rumah Nabi SAW, sepupu Nabi, dia anak didik Nabi SAW tidur. Dan Ibnu Abbas ni ketika tu umur dalam 10 tahun, 11-12 tahun, muda sangat. Dia tidur ayam, dia tengok apa Nabi buat malam ni. Dia tiba-tiba ayam tengok, mata buka. Ya. Jadi dia tengok macam tu. Budak ni dia buat kerja siap. Ya. Tidur malam, rehat malam, dia tak tidur lah. Dia tengok Nabi SAW, tiba-tiba Nabi bangun. Nabi bangun, dia kata diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi, Nabi bangun, Nabi terus mencapai siwaknya. Capai siwak, bersihkan mulut, kemudian Nabi berwuduk. Nak berwuduk, Nabi siwak lagi. Ya, nak salat, Nabi siwak lagi. Itu disebutkan Nabi salat malam. Ya, juga ada beberapa riwayat kalau kita sebut. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kan idza qama litahajjud min al-laili yashusu fahu bisiwak, iaitu Nabi bangun malam untuk bertahajud, maka Nabi SAW akan membersihkan mulutnya. Ya. Jadi saya minta maaf kalau ada jumpa hadis macam tu. Bukanlah kita nak tolak saintifik. Betul, kalau ada betul saya minta. Ya, saya pun nak beramal juga. Contohnya kalau bersihkan dada, bersihkan sihat badan dan sebagainya sebelum gosok gigi, minum air, tak apa. Ya, tapi yang bukan daripada Nabi jangan sesekali kita klaim, kecuali memang kita pasti kita tahu ada hadis Nabi SAW buat macam tu. Macam Nabi suka minum apa, suka minum begini-begini, Nabi suka makan buah itu ini, Nabi suka makan daging, Nabi suka makan kambing. Yes, tak apa. Itu tak apa, kita boleh klaim sepasal apa. Bukan klaim, itu memang kebenaran. Memang itulah yang dilakukan oleh baginda SAW. Baik, kita pergi dalam azan. Azan ya.
Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca satu lagi hadis secara ringkas ya. Kita tak nak panjangkan hadis ini insya-Allah. Hadis yang ke-19 muka surat 14, dia agak panjang tapi saya ringkaskan sebab kalau boleh nak habiskan dua hadis yang belakang ini kita ambil masa yang singkat untuk kita ambil manfaat saja. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ma'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana usnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdullah siwakun ratbun yastannu bihi fa abadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarah fa akhadtu siwaka fa qasamtuhu fa nafadtuhu wa tayyabtuhu thumma dafa'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna استنانا قد أحسن منه فما عدا أن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى كانت تقول ماتت بين خاقنتي وذا قنتي وفي اللفظ فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسي النعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نعم. Baik, hadis ini tuan-tuan secara ringkas ya. Hadis ini sangat panjang ya. Ada lagi beberapa riwayat iaitu saat akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ya, ketika Nabi dalam keadaan sakit berada di atas dada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sakit, Nabi gering, Nabi tak boleh bangun, disebut dalam saat sakaratul maut ya. Jadi hadisnya cerita ketika mana Nabi dalam keadaan akhir hayat baginda, Nabi tak tinggalkan dengan siwak. Ketika mana Nabi SAW sakit, maka Nabi dikunjung oleh beberapa orang sahabat tak putus ya. Dalam hadis diduduk ketika mana Nabi nak meninggal, Rasulullah berada di atas dada Aisyah, di tepi ada Sayyidah Fatimah, Aisyah, ada beberapa sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan seumpamanya. Ya, tiba-tiba ketika mana Nabi dalam keadaan sakit, tiba-tiba Abdurrahman bin Abu Bakar, adik kepada Aisyah ya, Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk. Dekat tangan itu ada sebatang siwak. Siwak daripada kayu arak yang masih baru, yang masih fresh, yang masih basah. Dan Nabi ni suka siwak ya, Nabi suka siwak yang fresh, yang baru, yang wangi. Maka Nabi tengok ya kat tangan. Dan Aisyah perasan Nabi suka siwak yang berada pada tangan adiknya. Maka Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, adakah perlu aku ambil siwak daripadanya, minta daripadanya? Maka Rasulullah mengangguk, dia berminat dengan siwak itu. Maka Sayyidina Abdul Rahman tak banyak cakap ya, dia dengar Rasulullah minat siwak, dia bagi kat kakaknya. Aisyah ambil, maka dia gigit yang bulu tu dia buang ya. Lepas tu dia gigit, dia buat bulu yang baru, dia basuh, kemudian diberikan kepada Nabi SAW dan Nabi bersiwak. Dia kata melihat Nabi SAW bersiwak bersungguh-sungguh dengan siwak yang baru ya. Siwak tu yang ada pada tangan Nabi dah agak lama, dah start kering dah, dia punya cecair itu wangi dia kurang. Maka yang ada pada Rahman tu baru lepas petik dekat pokok buah patah kan ya. Maka Nabi siwak, Nabi sebab apa? Nabi suka. Pasal apa? Di sini disebutkan Nabi SAW tahu bahawa dia berada dalam keadaan penghujung nyawa dia ya. Nabi tahu penghujung nyawa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita insan biasa tuan-tuan, dalam keadaan nazak dah tak tahu siapa keliling kita dah ya. Ada banyak hadis syaitan datanglah, apa semua hasut kita dan sebagainya. Nabi dia mukjizat, dia tahu, dia masih kenal siapa lagi. Nabi boleh bersiwak, Nabi boleh nampak. Itu kehebatan Nabi SAW. Insan yang paling mulia, insan yang paling sempurna, insan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua para Nabi macam tu tuan-tuan ya. Selepas Nabi bersiwak, Nabi pun mengangkat tangan dia ila rafiqil a'la, iaitu menuju ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kata-kata terakhir Nabi SAW. Sebab itulah dalam hadis Bukhari Muslim, dalam hadis-hadis yang lain disebut, inilah perkataan yang disebut oleh baginda SAW, iaitu angkat tangan, iaitu menuju ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rafiqul a'la, iaitu teman yang paling tinggi, maksudnya pergi ke kekasih yang paling tinggi sekali, itu nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan umati itu hadis palsu ya. Umati itu
disebutkan pada hadis yang lain, bukan ketika mana Nabi saat meninggal dunia, tapi ketika mana dekat dunia sekali Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala bukan dalam keadaan sakit, dan satu lagi riwayat ketika mana dekat akhirat nanti Nabi doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta syafaat. Ya, jadi Nabi SAW meninggal dunia selepas itu. Ya, dan disebut oleh Aisyah ketika itu Rasulullah SAW meninggal dunia di atas dada Aisyah, dan Nabi dikebumikan di bilik Aisyah. Maka makam Nabi dekat Masjid Nabawi itulah rumah Aisyah. Ya, rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi dan rumah isteri-isteri baginda yang lain pun sebelah Madinah dan sebelah Masjid Nabawi. Macam ni lah buka pintu rumah Nabi. Ya, satu rumah Aisyah, rumah Maimunah, Ummu Salamah memang dibinakan oleh sahabat khusus untuk Nabi dengan para sahabat. Itu isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dalam hadis semua nabi dan rasul akan dikebumikan di mana sahaja dia meninggal dunia. Itu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sahaja meninggal dunia, di situlah maka Rasulullah SAW meninggal dunia di atas katil, di atas dada Aisyah. Maka di situlah disebutkan dalam riwayat bahawa selepas Nabi meninggal dunia, diuruskan jenazah baginda SAW. Ketika nak kebumikan, diambilnya katil baginda dan digali, maka dikebumikan makam Rasulullah SAW. Di situlah. Ya, kemudian di makam Sayyidina Abu Bakar sama juga, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, begitulah hadis menceritakan Nabi sangat suka bersiwak. Dan akhir tuan-tuan, kita nak habiskan sebab apa? Bulan depan kita nak masuk bab yang baru. Dengan Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, hadis ke-20, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bi siwakin ratbin qala wa tarafu as-siwaki ala lisani wa huwa yaqul wa siwaku fihi ka'annahu yatahawwa. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, aku mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang bersiwak dengan siwak yang basah. Ya, sebab itu siwak tuan-tuan kena siwak yang basah. Siwak yang basah itulah yang mewangikan mulut. Yang ada kat Malaysia yang dah kering, dia tak mewangikan mulut, dia bersihkan mulut saja tuan-tuan. Silap-silap dia melukakan mulut pasal dah keras dah. Ya, siwak-siwak keras tu bagus digunakan untuk membersihkan celah-celah bibir tandas kita tu. Okey, sebab apa? Dia memang keras tuan-tuan. Ya, jadi tunggu dia lembut, kena gendam betul-betul lah, barulah sedap pakai. Kena sabar sikit. Tak apa, nak pakai yang kering pun tak ada masalah, tapi pakai dua-dua sekali. Belum gigi pakai, dia nak bawa yang kering kat masjid tu, bawa yang kering tak ada masalah. Ya, pun menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya, dan disebut hujung siwak tersebut ada pada lidah Nabi sambil Nabi berbunyi. Puh, maksudnya bunyi nak muntah. Ya, maksudnya Nabi sangat mengambil berat pembersihan mulut. Bukan gigi saja, lidah pun Nabi bersihkan pada pangkal lidah, ya, supaya pastikan pangkal lidah itu bersih, tidak menghasilkan bau yang tidak enak. Jadi kalau kita berus gigi tuan-tuan, berus lidah sekali sampai ke pangkal. Ya, yang penting pangkal tu tuan-tuan sampai nak termuntah pun tak apa, sebab Nabi pun disebut seolah-olah baginda kesakitan mahu muntah. Ya, macam tu sekali bersih. Jadi berus gigi sampai nak termuntah tak apa. Nabi pun buat macam tu. Yang tak boleh jangan telan berus gigi tu tuan-tuan. Itu saja tak boleh. Ya. Jadi berus gigi tuan-tuan, bersiwak melepah macam ni, gigi dan lidah juga adalah sunnah. Ya. Jadi tambahan pula zaman moden ni macam-macam cara. Ya, ada Listerine lah, ada gagal tu pun boleh juga, bagus juga untuk mengharumkan bau mulut. Mencapai batilamat sunnah, maka kita gagal tuan-tuan, kita lihat ikut sunnah Nabi SAW pun dapat pahala sunnah. Wallahu a'lam. Ya, jadi setakat alhamdulillah kita baca 4 buah hadis Nabi SAW cerita tentang siwak dan kelebihannya dan amalan Nabi SAW. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 soalan. Siapa nak tanya? Baik, kalau tak ada soalan setakat itu saja. Saya mohon maaf salah silap yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan kealpaan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu walhamdulillah farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaytaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.